pada hari ini cikgu akan sambung subtopik kita yang seterusnya, iaitu fungsi gubahan. Okey, apa itu fungsi gubahan? Apa yang pelajar faham berkenaan dengan fungsi gubahan? Okey, bila bercakap berkenaan dengan fungsi gubahan ialah melibatkan dua jenis hubungan atau lebih daripada itu. Okey, pelajar boleh tengok melalui gambar rajah yang cikgu sediakan dekat sini. Okey, nampak tak gambar rajah tu? Gambar rajah tu kalau pelajar nampak, dia ada hubungan antara F dan juga G. Okey, biasanya pelajar akan sebut, oh ini adalah hubungan F ke G. Okey, salah. Okey, sebenarnya ini adalah hubungan fungsi gubahan di mana dia adalah disebut sebagai G dahulu, kemudian baru F. Okey, kenapa? Sebab F itu berada dalam G. Okey, F itu berada dalam G. Sebab tu cikgu buat kat sini, dalam G ada F. Okey, so sebutan dia adalah GF. Okey, so nanti kalau pelajar dapat soalan ni, biasa keluar dalam kertas satu. Okey, pelajar akan diberi gambar rajah dan dia cakap nyatakan fungsi tersebut. Okey, fungsi dia adalah GF, bukan FG. Okey, so itu konsep fungsi gubahan. Okey, sekarang ni cikgu nak pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan jenis yang pertama. Kenapa cikgu letak jenis ini? Sebab nanti kamu mudahlah nak faham. Okey, jenis yang pertama ini adalah basic lah. Basic fungsi gubahan di mana kita buat kombinasi dua fungsi. Contohnya kat sini kita diberi dua fungsi, iaitu fungsi G dan juga H. Okey. Okey, so soalan yang pertama dia nak pelajar buat GH. Okey, nak cari fungsi GH. Okey, kalau sebut GH maksudnya apa? H itu berada dalam G. Kenapa? Sebab dia sebut G dulu. So maksudnya H itu berada dalam G. Okey, so tengok jalan kerja yang cikgu sediakan ini. Okey, nampak tak? Okey, baris yang pertama ni. Okey, baris yang pertama tu maksudnya GH sama dengan G dalam kurungan H. Oh, yang ini pelajar dah boleh faham. Okey, maksudnya apa? Dalam G tu ada H, fungsi H. Okey, so bila macam ni pelajar tengok balik. Apa itu G? Nampak? G adalah 5x tolak 9. Okey, 5x tolak 9. So, pelajar nampak tak cikgu buat dekat sini? 5 cikgu tulis. X itu cikgu gantikan menjadi H. Kenapa? Sebab H itu berada dalam G. Okey, cikgu gantikan H tolak 9. Okey. So, bila dah ada macam ni, okey, baru cikgu pergi kepada next step. Okey. Okey, awak tengok apa fungsi H punya nilai. Okey. Fungsi H adalah X tambah 3, kan? Okey. So, cikgu nilaikan dekat sini. Okey. Maksudnya cikgu tukar H itu menjadi X tambah 3. Okey, dalam kurungan. Lepas tu tolak 9. Dan cikgu selesaikan. So, last answer kita dapat GH adalah 5X tambah 6. Okey, cikgu tahu kebanyakan pelajar dia akan terus buat yang step yang ini. Okey, yang cikgu bulatkan tu, dia akan terus buat step ini, lepas tu dapat jawapan. Okey, maksudnya dia skip yang step pertama ini, lepas tu dia skip step nombor 2 ini. Okey, tak salah. Okey, tapi cikgu harap sangat pelajar tolong apply apa yang cikgu ajar lah. Kenapa kena apply? Supaya kamu lebih faham. Okey, sebab ini adalah tajuk tingkatan 4. Okey, nanti kamu naik form 5, kamu akan belajar tingkatan 5, tajuk lain pula. So, nanti bila kamu dah faham konsep yang cikgu ajar masa tingkatan 4, okey, you follow my step. So, kamu akan ingat sampai bila-bila. Okey, so nanti bila nampak soalan melibatkan fungsi gubahan GH, oh, cikgu Eli cakap kalau GH maksudnya H itu berada dalam G. Maksudnya G tu berada di depan. Okey, so follow step 1, 2 and so on lah. Okey, so untuk soalan nombor 2, dia nak HG. Maksudnya nampak dia sebut H dulu kan. So bila dia sebut H dulu, maksudnya G tu berada dalam H. Sebab tu cikgu buat bracket macam tu. So, kita back to the slide lah. Okey, kita nampak slide kita. Okey, H itu adalah X tambah 3. So, maksudnya nampak tak cikgu buat kat sini? X itu cikgu dah tukarkan jadi GX. Kenapa? Sebab GX itu
berada dalam H. Okey. So GX tambah 3. Barulah cikgu nilaikan G tu apa? G adalah 5X tolak 9 tambah 3. So nampak tak cikgu buat step 1, step 2, lepas tu baru cikgu substitute dah. So last answer adalah 5X tolak 6. So ini adalah basic soalan yang pelajar perlu tahu dalam konsep fungsi gubahan. Okey. So ini adalah jenis yang pertama. Okey, kemudian kita pergi contoh soalan jenis yang kedua. Okey, di mana pelajar diberi dua fungsi juga. Okey, tapi pelajar kena cari nilai. Okey, berdasarkan nilai X atau Y yang diberikan. Okey, untuk contoh yang kedua, jenis yang kedua ni, pelajar boleh tengoklah soalan ni. Dia cakap, okey, diberi fungsi G adalah 5X tolak 9 dan fungsi H adalah X tambah 3. Kemudian cari GH 3. Okey, tadi yang soalan yang sebelum ni dia suruh cari GH X. Okey, tapi untuk jenis yang kedua ini dia cari GH X itu ditukarkan kepada nilai 3. Okey, so ada dua step kat sini. Okey, tolong jangan skip step nombor 1. Okey, tolong jangan skip step nombor 1. Maksudnya first step awak kena cari dulu apa itu GH. Okey, maksudnya dalam G ada H ataupun H berada dalam G. Cari dulu fungsi GH. Fungsi gubahan GH awak dah tahu ni, dah cari ikut step cikgu, ikut slide yang sebelum ni. Okey, kita akan dapat 5X tambah 6. Tolong jangan skip step nombor 1. Okey, so bila dah dapat fungsi gubahan GH, barulah masukkan nilai 3 itu dalam X. Okey, so awak akan dapat 21. So ini jenis yang kedua lah, simple je soalannya. Okey, untuk jenis yang ketiga dan keempat ni, pelajar kena fahamkan betul-betul konsep inside dan juga yang keempat adalah outside. Okey, kita pergi pada inside dululah. Okey, apa yang dimasukkan sebagai inside? Okey, inside tu maksudnya berada di dalam. Okey, outside tu berada di luar. Okey, macam cikgu cakap tadi, okey, kalau pelajar jumpa G, H kan? Okey, so mana yang inside, mana yang outside? Okey, G adalah outside, betul? Sebab dia berada di luar. H adalah inside sebab dia berada di dalam. So, inside dengan outside pun pelajar kena faham lah sebelum pelajar buat jenis 3 dan jenis 4 ni. Okey, so ini adalah inside punya case. Okey, inside punya case. Okey, nampak tak soalan ni dia bagi? Dia cakap diberi fungsi gubahan HG adalah 5X tolak 6 dan fungsi H adalah X tambah 3. So, dia nak cari G. Okey. So, pelajar boleh tengok tak G tu dekat mana? Dekat outside ke dekat inside? Luar ke dalam? Nampak? Kat sini. Nampak? Kat situ kita dah nampak. Maksudnya G tu adalah inside ataupun dalam. Nampak tak ni? Dia berada kat dalam. Sebab apa? Sebab H adalah yang berada di luar. H tu adalah benda yang disebut dulu. So, dia berada di luar. So, ini case inside lah. Okay. So, kalau case inside, macam mana step dia? Macam ni lah. Cuba tengok jalan kerja yang cikgu tunjukkan. Okay. So, tulis balik HG sama dengan, ini adalah benda yang cikgu selalu buat dalam setiap soalan. Kalau awak perasan lah tadi slide jenis pertama, jenis kedua, cikgu buat benda yang sama. Cikgu akan tulis balik dan explain dalam step ini. Okey, HG adalah dalam H ada G. Ini nampak. Ini cara cikgu explain soalan. Okey, so HGX ni dah ada dalam soalan. Yang ini dah ada dalam soalan. Sorry. Yang ini dah ada dalam soalan. Just follow je ni. Dalam soalan dah ada. Nampak? Okey, maksudnya HG ni dah ada dalam soalan. Cikgu tulis. Okey, sama dengan, okey, yang ini awak kena buatlah yang ni. Okey, tengok balik apa fungsi H. Fungsi H ialah X tambah 3 kan? So, maksudnya X ini tukarkan pada GX tambah 3. Okey. So, next step adalah letak semua di sebelah kiri, tinggalkan GX saja. Sebab apa? Sebab kita nak cari GX. Okey? So, nanti awak dapat GX adalah 5X tolak 9. Untuk soalan jenis inside ni paling mudah. Sebab
Jalan kerja dia simple je. Simple maksudnya hanya step nombor 1 ni tulis balik. Lepas tu follow from the question. Tulis balik. Then isikan. So you get the answer lah. 5x minus 9. Mudah. Okey, untuk jenis yang keempat, outside ni kita ada 3 step. Okey. Kenapa outside? Okey, cikgu terangkan balik Sebab dia dah bagi fungsi hg. Okey, dia dah bagi fungsi hg, kemudian dia bagi fungsi g. Okey, dia suruh cari h. Kalau awak tengok balik kat sini, dekat soalan ni, h itu berada di luar ke di dalam? Nampak? H tu berada di outside, di luar. Nampak tak ni? Berada di luar. Okey, sebab tu ini adalah jenis outside. Okey, jenis outside. Okey, step yang pertama, katakan gx. Kenapa kena katakan gx? Sebab gx tu dibagi. Kalau dia bagi h, katakan h. Betul tak? Okey, so katakan gx adalah y. Okey, katakan gx ini adalah y. Apa tu gx? Gx adalah 5x tolak 9. Kita nyatakan dia dalam bentuk y. So, y adalah 5x tolak 9. Kita gantikan gx tu sebagai y. So, jadikan x sebagai subjek. Okey, jadikan x sebagai subjek. Okey, kalau pelajar perasan kenapa cikgu buat benda ala ni? Nampak tak? Cikgu buat macam bunga ni. Okey. Bunga yang cikgu buat ni sebenarnya kenapa? Sebab kita akan gunakan untuk next step. Sebab tu cikgu buat bunga. Daripada atas cikgu buat bunga. Ni pun buat bunga. Okey. Okey, step yang kedua. Okey. Fungsi gubahan h ni ada dalam soalan. Tulis balik. Tulis balik dalam soalan tu. Okey, tadi kita dah buat kan. Gx ni adalah y kan? Betul tak? Gx adalah y. Nampak ni? Gunakan balik yang bunga tadi. Nampak? Gunakan balik yang bunga tadi. Tukarkan gx tu sebagai y. Nampak cikgu dah tukarkan. Sebab tu cikgu buat bunga tu. Okey, buat bunga ni supaya awak boleh gunakan balik. Okey, kemudian 5. X ini pula, yang x ini tukarkan yang bunga yang ini. Nampak yang bunga ni? Okey, x itu dah jadi y tambah 9/5 tolak 6. So, selesaikan. Awak akan dapat hy sama dengan y tambah 3. Ini adalah step nombor 2. And last step, jangan lupa tukarkan y menjadi x. Okey, maksudnya y ini tukar kepada x. Okey, yang ini pula kita tukarkan kepada x. So, final answer ialah hash x sama dengan x tambah 3. So, step yang mudah lah ini. Okey, so ini adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan fungsi gubahan. Ada 4 jenis yang pelajar perlu tahu.